Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita sambung lagi risalah daripada 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Sambungan kita pada kisah yang ke-22, iaitu di bawah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, iaitu berkenaan dengan menceraikan isteri dalam keadaan haid. Hadis yang dibawakan ialah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Fadzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala liyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathur thumma tahidha fatathur fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha qabla an yamassaha fatilkal iddah kama amara Allah azza wa jalla. Apa maksud dia? Maksud dia, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah menceraikan isterinya. Ni anak kepada Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia pernah menceraikan isterinya ketika mana sedang haid. Bila mana berlaku situasi macam ni, Umar pun bawa kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun kata kepada Umar, iaitu ayah kepada Abdullah bin Umar ni lah, liyuraji'ha. Apa Nabi kata kepada Abdullah sebagai panduan untuk dia uruskan masalah ni? Kata Nabi, perintahkan dia untuk merujuk balik isterinya. Maknanya dah cerai tadi, rujuk balik. Kemudian tahanlah isterinya sampai suci, bersih daripada haid. Kemudian haid lagi kali yang kedua. Kemudian suci lagi. Maknanya suci, haid, suci. Selanjutnya, jika dia mahu, dia boleh mempertahankannya, dan jika dia mahu untuk menceraikan, hendaklah ia menceraikannya sebelum disetubuhi isteri tersebut. Itulah iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkenaan dengan isu ni ialah isu menceraikan isteri dalam keadaan haid. Ianya termasuk daripada, dalam perbahasan fiqh disebut dengan talak bid'i. Talak bid'i ni ialah, talak tu cerai lah, bid'i tu ialah benda yang tak elok, ataupun kita sebut bid'ah lah istilahnya. Maknanya pengamalan seperti ini ialah pengamalan yang dilakukan oleh bukan Islam, yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu, dan juga dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu. Dalam penerangan hadis, dia ada sebut tentang beberapa perkara. Pertama, pembahagian talak. Talak terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama, talak yang dijatuhkan ketika suci sebelum disetubuhi. Yang kedua, talak yang dijatuhkan ketika haid atau ketika suci setelah disetubuhi. Maknanya ini pembahagian mengikut pada hadis ni. Ataupun kita biasa dengar mungkin talak raj'i, talak bain. Talak bain pula ada dua, bain sughra, bain kubra. Cuma ianya bertitik tolak daripada surah At-Talaq ayat yang pertama. Allah Ta'ala sebut pada surah At-Talaq pada ayat yang pertama,
Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai para nabi, wahai nabi, apabila kamu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan baik, iaitu diceraikan pada waktu dia suci. Dan hitunglah waktu iddah itu. Iddah ni maksud dia tempoh lah. Iddah tu bahasa Arab je. Okay. Melalui ayat ni Allah Azza wa Jalla memerintahkan suami yang hendak menceraikan isterinya agar talak yang dijatuhkan sebagai cerai kepada isteri pada waktu iddah yang baik. Maknanya diceraikan waktu perempuan itu suci dan tidak disetubuhi lagi. Ini menunjukkan kepada kita perintah ni menjaga hak-hak wanita supaya tak berlaku kerumitan selepas daripada tu untuk menjelaskan status perceraian satu-satu pasangan tu. Okay. Pertama, saya nak sebut sikit lah isu perceraian yang berlaku di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni bila mana dia ada konflik dalam rumah tangga, kita kena tahu ada sebahagian mereka tak dapat menyelesaikan masalah konflik tersebut sehinggalah mereka mengambil jalan ataupun keputusan untuk cerai. Satu benda yang kita kena tahu, cerai bukan benda yang teruk sangat lah, tapi sikap dan suasana masyarakat itu sendiri kadang-kadang menjadikan cerai itu teruk. Cerai itu nampak macam benda yang kata apa, orang yang terlibat ataupun orang pasangan yang kena benda ni seolah-olah pasangan yang totally gagal. Hakikatnya memang dia orang gagal untuk mengharungi bahtera rumah tangga tu pun. Okay. Cuma sekiranya dia talak, itu ialah tengok kepada kes dia. Mungkin kita biasa dengar ni kes artis yang bercerai. Kita pun nampak teruk, ataupun ustaz yang bercerai apa semua ni. Okay. Pertama kita kena tahu, perceraian ialah benda yang memang tidak baik bila mana satu pasangan tu dia kahwin. Ini bukan benda yang kita nak benda tu berlaku. Bahkan dalam hadis pun Nabi sebut tentang bagaimana iblis dia suka tengok perceraian. Bagi sebuah rumah tangga tu berlakunya perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, bagaimana Nabi kata, inna iblis lahu arsyun, sesungguhnya iblis itu ada arash di atas air, ingin meniru kepada arash Allah Azza wa Jalla. Dan setiap satu musim akan ada perhimpunan, semua syaitan-syaitan akan berhimpun di hadapan iblis untuk memberi laporan terhadap kerja-kerja jahat yang mereka buat. Jadi datang satu syaitan beritahu apa yang dia buat pada anak Adam, apa yang dia goda pada anak Adam. Yang ni menyebabkan berlaku tumpah darah, yang ni menyebabkan berlakunya kematian, yang ni menyebabkan berlakunya pergaduhan. Sampailah pada satu syaitan ni kata, aku telah menyebabkan satu pasangan ni bercerai. Iblis dengar perkataan tu, dengar benda ni, dia pun kata, anta ni'ma ant, kamu sebaik-baik syaitan pada hari ni. Yang lain-lain tu, yang menyebabkan orang mencuri, orang merompak apa semua tu, dia tak dapat pujian macam tu. Tapi syaitan yang berjaya menyebabkan rumah tangga satu pasangan itu rosak sehingga bercerai. Iblis kata, iblis sebagai penilai utama dia ni, iblis kata anta ant, sebahagian riwayat 2 kali, sebahagian riwayat sebut sekali, kamu sebaik-baik syaitan pada hari ini, dengan sebab kamu dah buat kerja sehingga pasangan ni bercerai, kamu diberi kemuliaan untuk duduk di samping aku. Mana atas hingga sana tu, dia duduk sebelah dengan iblis. Dia syaitan duduk sebelah dengan iblis. Okay. Hadis tu pertama kita kena tahu, iblis ni gerak kerja dia kemahlah. Sebab tu ada kata-kata disandarkan kepada Ali bin Abi Talib, tapi saya tak pasti benar ataupun tidak. Kebenaran yang tak tersusun boleh hancur dengan kebatilan yang bersistem. Kita betul, tapi kita tak reti mengurus, menyebabkan kesesatan, kejahatan, kebatilan. Yang ada gerak kerja yang baik meruntuhkan kebenaran itu.
Ada orang kata tu kata-kata Ali, tapi saya tak buat cross check lah sejauh mana penisbahan tu. Okey. Tapi dari segi umum perkataan tu kita pun boleh faham, orang yang membawa kebenaran memang dia kena ada gerak kerja yang baik. Memang dia kena ada sistem, dia kena ada tim, dia kena ada kumpulan untuk menjadikan kebenaran tu boleh orang nampak, orang perasan kebenaran tu. Okey. Jadi iblis telah membuat gerak kerja, iaitu menyusun perjumpaan ada, laporan nak kena terima. Walaupun mengajak kepada benda-benda yang jahat, tapi dia bersistem jugalah. Cuma dalam banyak kes-kes yang dihadapkan kepada dia, kes menyebabkan pasangan rumah tangga bercerai sangat disukai oleh iblis. Kerana apa? Para ulama ketika mana melihat hadis ni, mereka menyebutkan dalam perceraian tidak berlaku tumpah darah mana-mana orang pun. Tak berlaku tumpah darah. Okey. Tapi tumpah darah dia tak sehebat permusuhan. Al-baghdha dalam bahasa Arab disebut perasaan tak puas hati yang panjang. Itu ialah benda yang boleh menyebabkan manusia ni hidup kacau bilau. Tak ada orang yang mati, tapi dalam hati masing-masing ada menaruh rasa tak puas hati, tapi dia tak ambil tindakan. Tapi dia, orang kata apa, dia dingin macam tu saja. Nak buat apa-apa pun susah, nak buat urusan apa pun susah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang satu sifat supaya kita dilindungi daripada sifat ni dan dijauhi daripada orang-orang yang orang kata apa, yang ada sifat seperti itu, iaitu disebut dengan nama ghil. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan jadikan dalam hati kami ni ada ghil. Ghil ini ialah perasaan hasad, ingin menjatuhkan kerana ada rasa tak puas hati yang sangat tebal, tapi ianya datang daripada orang yang bermuka-muka. Sebab tu dalam perkahwinan dia perlukan kepada transparent, ketelusan, kejelasan, supaya segala benda yang tak puas hati tidak dibawa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, setahun. Sebab benda-benda yang macam ni, perasaan ataupun rasa seperti ni adalah hati manusia, dia akan menyebabkan terbantuk banyak kerja dia. Walaupun dia bekerja, walaupun dia buat sesuatu dalam kehidupan, penghasilan dia tu tidak optimum. Sebab apa? Sebab dia ada benda yang meralatkan hati dia. Sebab tu pergaduhan yang boleh diselesaikan dalam masa sehari, selesaikanlah dalam masa, usaha untuk selesai dalam masa kurang pada sehari. Pergaduhan yang boleh yang berlarutan sampai seminggu, kurangkan jangan sampai seminggu. Kita jangan memenangkan iblis, menggembirakan iblis dengan benda macam ni, ataupun menjadi pembantu pada syaitan untuk dia boleh hantar laporan elok depan iblis. Tu saya nak sebut. Ini antara benda yang kita kena sedar juga. Okay. Perceraian tidak diharamkan dalam agama, ianya dibenarkan, tapi bermudah-mudah tak selisih faham sikit, kalut nak bercerai. Ada apa-apa sikit, ugut dengan cerai. Ini bukan tanda rumah tangga tu berdiri di atas rasa damai, di atas rasa al-mahabbah wal mawaddah. Yang ni tak ada. Cerai tidak dilarang. Memang ada sahabat Nabi yang memang lost, tak boleh nak buat apa dah. Last kali Nabi bagi pilihan untuk bercerai. Tapi lepas dia bercerai tu, dia berurusan seperti mana urusan dengan orang lain dalam keadaan yang baik dan elok. Cumanya tidak menyimpan dalam hati. Sebab tu kalau tengok hadis tentang iblis sukakan kepada syaitan yang menggoda manusia sehingga bercerai ni, antara hikmah yang disebut oleh para ulama ialah keluarnya al-baghdha, iaitu permusuhan, bermusuh daripada komuniti yang kecil, iaitu suami dan isteri, pergi kepada anak-anak, pergi kepada mertua, pergi kepada keluarga besar, dia berlarutan. Okay. Jadi ini benda perkara yang perlu dititik beratkan jugalah. Okay. Hukum talak dalam keadaan haid. Tengok apa yang disebut. Hukum asal menceraikan isteri dalam keadaan haid
atau dalam keadaan suci setelah berhubungan adalah berdosa besar kerana melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Poin dia ialah nak menceraikan isteri, jangan menggauli dia. Mana kena tahan diri. Sama ada dia suci ataupun dia haid ataupun apa-apa sajalah keadaan dia, tidak menggauli. Ini menunjukkan satu orang lelaki yang tanggungjawab, lelaki yang menjaga kemuliaan perempuan. Syekh Sabiq rahimahullah dalam kitab dia Fiqh Sunnah, dia menyatakan ijma' para ulama talak bid'i ialah hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Cuma khilaf di kalangan para ulama, talak tu jatuh ataupun tidak, mengikut kepada qadi tempat tu lah, dia nak nilai macam mana kes. Okay. Cuma pelakunya itu berdosa. Pelakunya itu ialah pelaku yang melakukan perbuatan yang haram. Cuma status perkahwinan itu khilaf. Adakah orang yang menceraikan isteri dalam keadaan talak bid'i ini, talaknya itu jatuh ataupun tidak, itu bergantung kepada kes-kes. Sebab keadaan rumah tangga setiap orang ni dia tak sama. Dia tak sama kata apa dia punya gelombang dia. Okay. Adapun sah atau tidak talak dalam keadaan ini terbahagi pada dua pendapat. Dia ada terang sikit. Pendapat pertama menyatakan talak bid'i hukumnya sah, iaitu jatuh. Ini majoriti ulama, termasuklah Imam An-Nawawi pun. Walaupun pelakunya berdosa, tapi talaknya jatuh. Pendapat yang kedua mengatakan talak bid'i, menceraikan isteri setelah menyetubuhinya, lepas tu cerai pula dalam waktu dia haid, tidak jatuh. Ini pandangan yang dipegang oleh Sa'id bin Musayyib, iaitu menantu kepada Abu Hurairah, Ibn Hazim dan juga Ibn Qayyim. Ini ialah tak lain kerana nak melihat ataupun nak menjaga kemuliaan perempuan tu. Sebab tu ada setengah-setengah bangsa, setengah-setengah suku di dunia ni, mereka cuba fikir macam mana cara untuk mengelakkan daripada orang kata apa, terhalang ataupun hilangnya orang perempuan tu punya kemuliaan, ataupun dia punya apa-apa saja yang boleh halang dia daripada dia ni, dihalang daripada orang kata apa, dapat hak-hak dia. Sebab tu kita tengok hukum berkenaan dengan talak ni, dia nak menjaga orang perempuan tu supaya lepas daripada dia bercerai, kalau kata kes tu dijatuhkan sebagai perceraian yang sah, hak-hak perempuan masih lagi ada pada diri dia, masih lagi dijaga, masih lagi dipelihara. Sebab tu dalam kalangan orang Melayu ni, bangsa ataupun suku mana yang sangat menjaga perempuan? Suku Minangkabau menjaga perempuan. Cuma pengamalan dia beza-beza ikut kepada suku-suku kecil dalam Minangkabau. Macam kita di Malaysia ni, orang-orang di Negeri Sembilan yang berpegang dengan adat perpatih putih. Dia ada dua orang datuk, orang kata apa, datuk lembaga dia lah, saya pun tak apa ingat. Tapi perpatih nan sebatang dengan perpatih putih ni beza pengamalan adat perpatih dia. Cuma yang saya tahu di Sumatera ni, dia ada satu konsep, iaitu konsep pemilikan harta tinggi bagi orang perempuan. Sekiranya dia diceraikan oleh suaminya, maka dia ada portion pada harta tinggi tu. Yang ni orang salah faham. Cuma di Malaysia ni dia pengamalan dia setengah-setengahnya beza sikit. Yang ni memang hampir nak menafikan isu pembahagian faraid. Cuma yang asalnya ialah konsep harta tinggi. Itu istilah dia lah. Konsep harta tinggi ni ialah untuk menjaga mana-mana orang perempuan daripada suku Minang yang diceraikan, ditinggalkan suaminya kerana merantau jauh, akhirnya tak balik-balik sampai kesudah, maka dia punya nafkah dia akan ditampung oleh satu konsep teori, nama dia harta tinggi. Harta tinggi ni ialah dimiliki oleh penama perempuan daripada suku dia yang paling tinggi. Maknanya isteri pada penghulu ke, isteri kepada suku ke. Sebab tu kalau kita tengok dalam adat masyarakat Minang ni, dia larang ataupun dia tak bagi nikah sama suku. Sebab apa? Sebab boleh jadi suku yang dalam dia punya komuniti tu lah, adik-beradik susuan. Itu antara sebab dia.
Cuma yang di Malaysia ni saya tak pasti pengamalan dia macam mana. Yang saya tahu tu, yang kita baca dan kita tengok ialah itu pengamalan di Sumatera. Sebab tu kalau tengok perempuan Minang ialah perempuan yang paling kurang keluar bekerja luar daripada Indonesia bila mana dia orang dah kematian suami. Dia orang tak jadi suri rumah di negara-negara orang dia tak kerja. Sebab mereka ada konsep tu, mereka duduk di kawasan ataupun duduk di negeri dia orang, di tempat dia orang, dengan sebab ada kecukupan harta yang boleh menjaga dia. Poin dia ialah talak-talak ni ialah benda yang tu lah. Sebab tu artis yang 2-3 bulan ni duk kalut, sekejap nak cerai, sekejap tak nak cerai tu, yang duk buat filem banyak tu, apa sebab? Sebab dia nak tahu status harta nak bagi tu macam mana. Kalau cerai tanpa terkesan harta dia boleh cerai terus. Tapi dengan sebab dia tahu implikasi daripada cerai ni, harta dia yang sekian banyak tu akan dibahagi-bahagi pula. Jadi dia akan tengok keadaan lah. Sebab tu orang tanya nak cerai tak nak cerai, duk fikir lama. Bukan fikir kerana dia ni cantik lagi. Salah satu ada orang dia fikir yang tu. Cuma nak katanya dia fikir implikasi harta sepencarian tu. Kadang-kadang menjadi sebab ada orang dia delay apa semua. Cuma hadis yang kita bincang ni ialah nak menceritakan tentang jangan gopoh. Jangan gopoh dalam menceraikan pasangan, kerana perbuatan menceraikan pasangan dalam keadaan yang gopoh ini ianya merugikan, ianya mendatangkan penyesalan, dan lepas daripada tu orang kata apa, dia akan menyebabkan jadinya benda-benda yang tak sepatutnya pada lelaki tu, ataupun istilah orang kita dia panggil gila talak. Dia jadi macam satu bad habit dia, satu perangai buruk dia. Seterusnya, bersikap baik terhadap isteri ketika berlakunya perceraian. Talak merupakan satu jalan terakhir yang dipilih oleh seseorang disebabkan tiada lagi jalan penyelamat bagi sesebuah rumah tangga. Walaupun demikian, suami perlulah mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak, iaitu menceraikannya dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan hamil. Maknanya poin dia ialah menjaga hak perempuan. Cuma isu rumah tangga ni ialah isu yang rumit. Kita tak boleh buat satu teori mudah. Asal bercerai je, ni laki dia lah yang teruk ni. Ataupun asal bercerai je, ni isteri dia lah yang teruk ni. Dia memerlukan kepada penelitian. Sebab tu nak jatuh satu-satu kes ni, dia perlu tengok daripada banyak angle juga. Setiap negeri ada dia punya hakim syar'i dia yang akan pantau ni. Cuma tunggu tengoklah hakim tu dia betul-betul buat ataupun dia hanya buat revision kes lama, dia pun implement pada kes yang dia sedang hadapi. Kadang-kadang cara tu pun tidak realistik. Cuma saya nak sebut, perkahwinan ialah benda yang memerlukan pemerhatian yang banyak. Ini benda yang saya sebut sikit lah. Saya pun bukanlah orang yang ada pengalaman yang banyak. Kita pun bukan kahwin sampai puluh-puluh tahun. Cuma nak katanya ianya ialah benda yang berbeza ikut kapasiti orang. Sebab tu hukum kahwin tu sendiri berbeza mengikut kepada kapasiti orang tu. Ada setengah-setengah orang dia wajib kahwin, ada setengah-setengah orang harus pada dia, ada setengah-setengah orang haram pada dia untuk kahwin. Sebab apa yang jadi berubah macam ni? Sebab manusia, jiwa dalam dia kita tak tahu. Tambah golongan-golongan muda yang kadang-kadang berkahwin kerana merasa tak selesa melihat kawan berkahwin. Yang ni pun benda yang masalah juga. Mungkin ada sebahagian orang kita ni dia kempen anak-anak muda kahwin dengan sebab kawan hang semua dah kahwin dah, semua dah ada anak. Tak boleh hajar dengan cara macam tu. Sebab ada orang kepemimpinan dia walaupun dia lelaki dia tak mampu. Dia tak boleh. Memang dia boleh kahwin, akhirnya dia hanya jaga maintenance dalam keadaan dia tertekan. Sebab perkahwinan dia bukan datang daripada bentuk seperti itu. Dia bukan datang dengan bentuk sampai umur sekian kamu dah kena kahwin lah. Sebab saya tengok ni pemerhatian saya lah. Ilmu perkahwinan dalam masyarakat kita ni dia hanya permukaan. Dia tidak mendalam. Maknanya sebahagian ibu bapa tidak memberikan gambaran yang jelas kepada anak dia yang muda, yang bujang, yang masih lagi gadis semua ni untuk faham macam mana perkahwinan ni. Apa implikasi yang kamu kena tahu?
Bukan, ada sebahagian orang dia cerita sehingga menakutkan, sehingga kawan tu tak nak kahwin. Tu pun silap juga. Okay. Dia kena bagi tahu supaya dia bersedia. Dan waktu dia nak bersedia tu, bimbinglah juga anak tu supaya kepemimpinan dia tu ada. Terutamanya lelaki lah. Dia tahu bila mana berhadapan dengan dua situasi, kemahuan ibunya, kemahuan isterinya, mana yang dia nak dahulukan. Pertembungan, nak mengenali priority case. Ada apa-apa dalam hidup nak kenal yang mana utama yang kena aku uruskan dulu. Yang ni ialah orang kata apa, pengetahuan-pengetahuan yang tidak akan ada dalam buku-buku kitab-kitab, melainkan dengan pengalaman dan memahami realistik sekeliling. Ada sebahagian orang, kadang-kadang anak-anak muda ni, dia diasah dengan sifat family man. Family man ni maksud dia apa? Apa-apa pun family. Bila dia kahwin, kadang-kadang dia guriskan hati pasangan dia kerana dia lebihkan family dia. Dia tahan benda tu. Okay. Ini tidak memberi kebaikan pada rumah tangga. Sebab itulah saya agak kurang bersetuju bila mana pasangan muda dia kahwin, dia tak ada plan nak mengeluarkan diri dia daripada lingkungan family dia. Dia kena mandiri, dia kena duduk jauh sikit. Jangan susah sikit dia call ayah dia, ni duit tak cukup, bil elektrik banyak lagi tak bayar. Ayah dia pun bagi. Cara tu silap. Dia tak boleh bayar, biar dia tak boleh bayar. Biar dia tengok orang main potong elektrik rumah dia. Supaya dia tahu tanggungjawab dia. Supaya dia boleh plan balik financial dia. Bukan saya nak suruh rumah tak ada karang semua. Cuma saya nak katanya ialah perancangan. Sepatutnya dia kena tahu komitmen diri dia, macam mana dia susun komitmen diri dia. Jangan kita sebagai mak ayah ni memanjakan dengan bagi. Itu tidak bagus. Kita bagi laluan untuk dia fikir macam mana cara dia nak buat loan apa. Jangan menjadi pemudah cara yang over sangat. Kenderaan dia apa semua nampak tu sikit, kita kalau nak bagi beli baru dah apa semua, nanti dulu. Yang macam ni dia tidak akan develop kepemimpinan dia. Pemimpinan dia, diri dia nak memimpin tu tidak berkembang. Okay. Jadi ini benda yang berlaku. Sebab ini kes yang banyak berlaku. Duduk dengan mertua ataupun duduk dengan mak ayah dia, sehingga menyebabkan salah satu pasangan terasa, tapi dia buat tak reti je sebab dia terkeliru dengan taat kepada mak ayah dia ataupun taat kepada ibu bapa dia. Ini ialah bab-bab yang perlu dilihat. Sebab ada orang dia bercerai pada kes-kes yang kecil macam ni lah. Dia tak faham ni. Dia tak faham. Waktu isteri dia meragam, dia tak faham meragam ni sebab apa. Dan dia pula melihat meragamnya isteri dia tu ialah salah satu bentuk gangguan syaitan untuk dia deraka pada mak ayah dia. Dia nampak macam tu. Ini benda yang kadang-kadang silap berlaku. Terutama yang muda-muda. Ini saya sebut ni sebagai benda yang kita kena sedar dan kita kena alert lah. Mungkin yang dalam masjid ni tak ada mengalami kes tu. Yang dengar live ni mungkin mengalami kes tu. Ataupun ada anak-anak yang dalam keadaan bingung nak buat macam mana. Okay. Sifat family man lah. Okay. Cuma bila mana kamu dah berkahwin, kamu kena sedar. Dan mak ayah pun kita kena tahu. Ini satu bab juga saya nak sebut. Ada orang dia tak suka bila mana saya sebut macam ni, tapi saya rasa kena sebut. Okay. Kadang-kadang sebahagian mak-mak, sebab sifat ni dia dominan kepada orang perempuan. Bila mana anak lelaki dia kahwin, tiba-tiba dia jadi nak minta macam-macam tu over sikit. Sebelum anak lelaki dia kahwin, dia tak minta banyak benda sangat. Okay. Dan anak lelaki dia kahwin, dia minta lebih. Mungkin dia rasa sedikit cemburu tengok anak lelaki dia banyak bagi pada isteri dia. Ini part yang kena berhati juga. Okay. Sebab tu seorang lelaki dia nak bagi apa-apa, kena tengok keadaan. Kadang-kadang dia bagi depan mak dia, menyebabkan mak dia muka lain macam. Mak dia rasa, sebenarnya mak dia tak boleh rasa macam tu hakikatnya. Tapi saya nak kata dalam masalah masyarakat ni ada kes macam tu. Ada kes seperti itu. Dia rasa macam dia anggap anak lelaki dia tu macam suami dia juga. Mungkin kerana suami dia dah tak guna dah kot. Okay. Kadang-kadang dia rasa macam tu. Okay. Ini ialah benda yang realiti yang berlaku. Supaya dia sedar dan dia faham. Ada orang dia bercerai kerana kes-kes. Bagi saya kalau bercerai dengan kes seperti ini dan tak ada orang bimbing, ini ialah masalah masyarakat. Sebab
lelaki-lelaki muda bila mana dia stres, dia tak tahu nak buat apa, dia mungkin akan fikir, dan memang antara penyelesaian yang dia terfikir paling awal lah dia nak cerai. Terutamanya orang yang muda yang usia perkahwinan ni baru 2-3 tahun apa semua ni, memang dia kira nak keluar cepat je. Dia tak fikir implikasi-implikasi akan datang. Okay. Macam saya sebut tadi lah, perceraian bukan benda yang dilarang, tapi bermudah-mudah, sikit-sikit nak cerai, itu salah. Nah, perlukan kepada orang kata apa, cakap, komunikasi yang baik, baru dia akan nampak. Cuma macam saya sebut tadi lah, kes bila mana anak dia kahwin je, dia nak minta tu, rumah dia ada benda-benda kurang pun dia minta anak lelaki dia. Sebahagian mak ayah yang ni ialah salah satu pembebanan sikit lah, pembebanan. Sama jugalah dengan isu saya sebut sikit, sebab saya jumpa orang-orang yang seperti ni. Ada orang bercerai kerana nak balik raya belah mak mertua dia. Ini kes-kes yang tak padan bercerai. Tuan-tuan bawa ke mahkamah syar'i, kita pun jadi pening. Macam mana dia settle rumah tangga dia. Okay. Sebab tu kadang-kadang budaya yang negatif seperti ni yang mengikat untuk kita, raya pertamanya semua nak kena ada rumah. Sebab tu saya dulu raya baru ni, ada satu orang buat posting apa di FB, ayah dia siap buat macam buku kehadiran, buku log kehadiran tau, siapa balik raya tahun ni. Benda tu tekanan bagi pasangan yang kahwin. Tekanan. Dia nak balik, dia tak nak balik, yang pasti dia masih lagi birrul walidain. Kita tidak diajar untuk menggembirakan mak ayah pada hari raya semata-mata. Sepanjang masa kita kena menggembirakan. Tapi dalam masa yang sama, sedarlah anak kita sudah ada tanggungjawab. Kita jangan kuduskan diri kita. Kamu kena taat pada aku. Aku ni mak ayah kamu. Dan kita kena sedar, walaupun kita tua, syaitan pun boleh datang pada kita. Sebab ada orang dia letakkan ni, saya terima kes ni di Perlis. Ada seorang perempuan, dia pergi jawatan mufti, waktu tu saya kerja jawatan mufti. Dia risau sebab mak dia telah cop dia sebagai anak deraka kerana dia tak boleh balik rumah macam zaman dia belum kahwin dulu. Mak dia kata, hang ni dah deraka, hang ni dah terpedaya dengan harta suami hang apa semua. Tu saya kata, mak ni dia tidak kalis syaitan. Saya nak guna istilah tu. Semua kita ni tidak kalis syaitan, siapa-siapa pun. Sebelum daripada dia kahwin, anak-anak kahwin, kita okey, kita bukan satu orang yang meragam. Tapi dan dia kahwin, syaitan ni tengok. Sebab syaitan dia punya nak suruh rumah tangga tu hancur, dia akan masuk melalui orang sekeliling. Sama ada kawan, sama ada mak ayah apa semua. Okay, jadi kita ni kena sentiasa stabilkan diri supaya kita tidak menjadi orang ketiga yang menyebabkan berlakunya keretakan rumah tangga tu. Bila mana orang ketiga ni mari daripada mak ayah dia, jadi anak tu nak lawan dia tak gamak. Dia hanya boleh berdoa bagi Tuhan masukkan kefahaman sikit dalam mak ayah dia ni, bagi retilah apa yang mak ayah dia buat tu tak betul, tak tepat. Cuma saya kata masalah masyarakat dia berbeza. Kita kalau kita baca hadis ni, kita melihat pada situasi masyarakat Arab mungkin berbeza dengan kita. Sebab orang Arab dia tak ada kes raya je berebut nak balik duduk atas jalan ramai-ramai. Arab tak ada benda tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tanya mana-mana kata apa, scholars ataupun ulama-ulama di negara Arab, boleh tak semayang fardu atas kenderaan dengan sebab jam teruk? Dia orang takkan boleh faham. Sebab di negara dia orang, dia tak ada malam raya, sehari sebelum raya orang jam sampai dekat 24 jam. Jam ni belaga side mirror, tak boleh keluar, pintu pun tak boleh buka. Jadi nak semayang macam mana? Dia orang tak boleh faham sebab benda budaya tu tak berlaku di negara dia orang. Tempat kita lain. Cuma saya nak sebut ada setengah-setengah pengamalan budaya ni dia boleh menjadi sebab bermasam muka suami isteri. Kita dapat saham tu macam mana pun. Sebab kita yang kadang-kadang memaksa. Okey, jadi balik kepada isu talak ni, selain pada kita kena tahu tak boleh talak isteri dalam keadaan macam ni, kita pun kena tengok apakah benda yang menyebabkan talak tu boleh berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak boleh tengok dalam masyarakat umum zaman Nabi saja. Sebab bangsa yang berbeza, ragam manusia yang berbeza, budaya yang berbeza.
Sebab tu kalau tengok, kita belajar dalam bidang fiqh, kita akan belajar bab zihar. Zihar tiada implement dia di Malaysia, tapi kita belajar hukumnya. Sebab bagi budaya Arab, bila mana dia bosan dengan isteri dia, dia mula mengeluarkan kata-kata penyamaan isteri dia dengan mahram dia. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian berlaku pada zaman Nabi pun, dia macam tak suka dah dengan isteri dia, dia pun kata, kamu ni macam mak aku. Bagi orang Melayu sebut macam ni tak ada isu, tapi bagi orang Arab sebut macam ni, kamu macam mak aku, maknanya kamu mahram aku. Bila mahram tak boleh disetubuhi, statusnya beza. Itu gaya cakap dia orang. Okay. Cuma kita orang Melayu, bila mana kita nak puji isteri kita, awak ni macam mak saya, pandai masak, pandai apa, dia pun tak rasa dia sedang berada dalam situasi nak diceraikan. Dia tak nampak macam tu. Sebab tu bila mana saya sebut benda ni, kita kena tengok dari segi realistik juga. Realistik semasa. Sebab tu kempen suruh kahwin tanpa bimbingan ialah kempen yang membahayakan orang muda tu kadang-kadang. Suruh kahwin bagus, tapi beri bimbingan. Ada isu, bimbing dengan baik. Bukan ada isu, hasut dia untuk pergi cenderung kepada benda yang tak betul. Ini kadang-kadang benda yang mengeruhkan keadaan lagi lah. Okay. Jadi untuk hadis ni, kita boleh tengok bagaimana Umar Al-Khattab waktu anak dia menghadapi konflik rumah tangga ni. Umar ni waktu anak dia mengalami konflik rumah tangga ni, Umar dia tak kalut. Tuan-tuan boleh bayang, Umar satu orang yang cengeng semacam. Kalau kita cuba letakkan Umar ni dalam budaya kita orang Melayu, ni bukan betul, cubaan. Kita boleh bayang Umar ni mesti satu orang yang menantu-menantu dia segan dengan dia. Menantu-menantu dia tak berani angkat muka dengan dia, sama ada menantu lelaki ke menantu perempuan ke. Okay. Tapi waktu berlaku kes yang mungkin nampak dari segi luaran macam anak dia yang kena teruk. Sebab Abdullah bin Umar ni dia ada konflik, cuma hadis tak sebut konflik. Sebab tu kalau tengok menariknya hadis-hadis macam ni, dia tak akan sebut konflik rumah tangga tu. Nak tunjuk apa? Nak tunjuknya bila mana benda tu dah selesai, dah letaklah kepala sangat. Konflik tu tidak didetailkan, tidak diletakkan sebagai prioriti. Apa jadi, cakap apa di rumah yang menyebabkan sampai Abdullah bin Umar ni nak cerai dia punya isteri dia. Okay. Cuma Umar ni dia tak kata pada anak dia, kita lelaki ni jangan penakut sangat. Dia tak kata macam tu. Nampak bodoh sikit, bagi je. Dia tak kata. Pada hadis tu ditakuti syaitan lagi, bukan ditakuti oleh gangster. Kalau takat semboyan yang ugut dia tu lekeh sangat. Cuma nak katanya syaitan yang takut dia. Dia tak ajar pada anak dia, Abdullah, kalau isteri hang cakap lebih kurang sikit, bagi je terus. Cakap banyak. Dia tak ajar benda tu. Walaupun dia satu orang yang sangat tegas, dia tahu ini hukum hakam. Ini ialah hal peribadi, private something. Benda-benda yang private yang tak boleh difahami, walaupun kita ni ayah kepada dia, tak boleh faham. Tak semestinya kita punya bacaan itu tepat, ataupun kita punya penyelesaian tu tepat. Okay. Jadi dia pun pergi jumpa Nabi. Cuma Nabi memberikan penyelesaian yang lebih menjaga hak perempuan. Sebab poinnya ialah Nabi nak kedua-dua pihak, kalau dia nak, orang kata apa, tak nak meneruskan perhubungan pun, dia kena putuskan dalam keadaan yang baik. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata thumma liyumsikha hatta tathur thumma tahidha fatathur fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqaha. Sekiranya terbit daripada dirinya rasa untuk menceraikan, maka dia ceraikan dalam keadaan dia tidak menyetubuhi. Nabi beri tempoh. Nabi tidak kata, oh teruk kes kamu ni, cerai lah, cepat sikit cerai, cepat sikit hilang serabut dalam kepala tu. Nabi tak buat macam tu. Sebab Nabi tahu yang lebih memahami isu ni ialah suami dan isterinya. Kalau Nabi beri keputusan, takut-takut isteri kepada Abdullah bin Umar tu, dia ada benda yang dia ralat pada diri dia, cuma dia tak reti nak beritahu. Sebab kadang-kadang
Kadang-kadang orang perempuan ni pun bila mana dia nak ekspresikan apa yang dia tak puas hati pada suami dia tak boleh guna perkataan mudah kadang-kadang. Dia terpaksa kona baring banyak sangat. Jadi kita ambil masa nak kena faham. Jadi, Nabi beri waktu. Nabi suruh rujuk balik. Nabi suruh tunggu. Jadi dalam tempoh yang agak lama tu menyebabkan mungkin akan berlaku sama-sama duduk, sama-sama bercakap elok balik. Lepas tu boleh cerita balik. Sebab dah reda dah ni, sebab tempoh dah lama ni. Maka Nabi kata kalau lepas daripada proses tempoh tu pun masih lagi ada rasa ralat, masih lagi ada rasa tak puas hati, maka pilihlah untuk memutuskan dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu nak teruskan, itu lebih baik. Cuma Nabi tidak menganjurkan untuk bermudah-mudah. Tapi ianya bukan menjadi satu kemestian. Asal ada konflik je mesti kena sabar lama sangat. Ini hakim-hakim syar'i ataupun peguam-peguam ni, dia nak consult orang pun kena bagi betul sikit. Kadang-kadang ada kes kezaliman dalam rumah tangga, dah kena pukul apa semua. Yang ni kena bertindak cepat. Yang ni kena, selagi mana suami tu tidak mengasari isteri pada benda-benda yang teruk, dia tak pukul, tak apa. Ni dah kena pukul pun suruh sabar lagi, tak padan lah. Sebab kita kena fikir, orang yang menguruskan urusan orang ni, kita suka ke adik perempuan kita ke ataupun kakak kita ke, suami dia dah pukul teruk, kita pun suruh kakak sabarlah, jangan cerai lagi, biar kena tumbuk banyak sikit. Kita akan kata macam tu. Tengok pada kes. Kalau hanya setakat perang mulut, belum berlaku kekasaran di tubuh badan, yang tu boleh bagi waktu. Okay. Tapi kalau dah berlaku kekasaran, kena tengok. Sebab tu benda ni Nabi tak bagi fix solution, cara yang mesti macam ni. Nabi suruh tengok keadaan. Okay. Jadi itulah sikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ni untuk hadis yang ke-22 ni. InsyaAllah pada kali yang akan datang kita akan tengok pada hadis seterusnya. Jadi Nabi menegur umatnya ni melalui hadis 22 ni supaya tidak gopoh dalam buat apa-apa keputusan. Okay. Kisah yang ke-23 kita akan tengok pada kali yang akan datang bagaimana syarat untuk menjadi saudara susuan dan pengurusan saudara susuan ataupun anak susuan ataupun adik-beradik susuan ni. Okay. Tapi akan datanglah kita tengok. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.